Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita dapat bersama-sama menyambung lagi tafsir daripada Suratul An'am ayat yang ke-74 hingga ayat 77. Sekarang ayat nombor 74. Pastikan tuan-tuan sebelum tu share dan juga tuan-tuan ada Quran tafsir masing-masing. Sekarang kita masuk 74, inilah dalil naqli secara tafsil. Itu ayat-ayat sebelum ni disebutkan tentang syirik. Sekarang kita masuk kepada kisah Nabi Ibrahim AS yang mengajak kaumnya kepada tauhid dan juga menentang syirik. Kerana dalam ayat ni juga nak beritahu pada kita bahawa bukan Nabi Muhammad SAW sahaja membawa ajaran yang sebagaimana yang Nabi ajarlah. Tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi itu adalah satu ajaran yang telah pun disebut oleh Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW ini. Maknanya Nabi-Nabi sebelum daripada ni telah pun sebut berkenaan dengan tauhid yang sama dengan Nabi SAW sebut. Baik. Lalu memberi satu benda ataupun satu perkara untuk menjawab syubhah yang ada pada musyrikin Mekah sendiri, yang mana apabila musyrikin Mekah tu dia menolak Nabi SAW dan dia juga klaim bahawa dia tu terima Nabi Ibrahim. Dia klaim bahawa dia tu terima Nabi Ibrahim. Tapi sejauh mana penerimaan dia kepada Nabi Ibrahim tu alaihissalam, jauh mana dia punya penerimaan dia kepada Nabi Ibrahim, kalau kita tengok di situ sebenarnya dia tidak apa orang panggil menerima hak Nabi Ibrahim pun. Kalau kita kira dia tak ada nak terima hak Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya dia tu melawan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia lawan Nabi Ibrahim tu sendiri. Jadi apa yang dia buat tu, dia lawan Nabi Ibrahim. Dalam keadaan dia kata bahawa dialah orang yang mengikut Nabi Ibrahim. Itu percanggahan yang berlaku. Percanggahan yang berlaku. Baik. Sekarang kita masuk ayat. Wa idh qala Ibrahim li abihi Adzara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Baik, kita tengok. Wa idh qala Ibrahim li abihi Adzar. Dan ingatlah ketika waktu Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya Adzar. Terdapat khilaf di kalangan ulama tafsir sama ada Adzar adalah nama bapa sebenar bapa Nabi Ibrahim ataupun laqab. Laqab ni makna gelaran sahaja. Tu khilaf di kalangan mufassirin dalam menerangkan ayat ni. Kalau nama Adzar itu laqab sahaja, maka ada nama yang lain kepada Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak pasti. Kerana tidak ada dalil yang menyebut. Cuma Quran sebut Adzar. Dapat khilaf juga sama ada Adzar itu bapa Nabi Ibrahim ataupun pakcik ataupun datuk Nabi Ibrahim ke macam mana. Ini kerana ada pendapat yang tidak mahu menerima bahawa bapa seorang Nabi itu sebagai seorang yang jahat. Ada juga begitu. Sebenarnya tidak pelik kerana anak kepada seorang Nabi pun jahat. Anak pada seorang Nabi pun jahat, isteri kepada seorang Nabi pun jahat. Isteri ni tidak adalah orang yang paling rapat dengan kita, duduk sekali dengan kita, tidur sekali dengan kita, isteri. Tapi jahat, dan Allah Ta'ala sebut kejahatan itu dalam Al-Quranul Karim. Jadi,
Karena itulah ada yang mengatakan bahawa Azar itu bukan bapa Nabi Ibrahim yang sebenar. Tapi kita sebagai yang mengaji kaedah tafsir ni, yang pertama sekali kita kena terima apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran sendiri, iaitu Azar bapa Nabi Ibrahim. Dan kita tidak mempersoalkan walaupun terdapat khilaf. Oleh itu kita tidak boleh mengubah-ubah benda itu kecuali ada dalil yang sahih. Selalunya Quran ni dia tidak sebutlah nama malaikat adalah satu maklumat yang penting. Quran ni kadang-kadang dia tak sebut nama kecuali maklumat penting. Maklumat penting. Contoh Zaid bin Harisah. Zaid ada disebut nama dalam Quran. Dan ada yang Allah Ta'ala tak sebut nama tapi merujuk kepada Zaid. Maka Muhammadun aba ahadum mir rijalikum. Bila Zaid nak dibinkan dengan Muhammad, tapi Allah Ta'ala tak bagi bin dengan anak angkatnya. Ada yang Allah Ta'ala guna gelaran dan macam-macam lagi lah. Dalam sejarah Bani Israel, mereka ada nama lain kepada ayah pada Nabi Ibrahim. Jadi apabila Quran sebut spesifik nama Azar tu, seolah-olah Quran membetulkan maklumat yang salah daripada Bani Israel. Sebab mereka ni suka mengubah kitab Taurat. Jadi lebih baik kita terima Azar itu sebagai ayah Nabi Ibrahim dan kita membuang segala riwayat-riwayat Israiliyat kerana Allah Ta'ala sebut terang di sini walaupun terdapat khilaf perbahasan di kalangan ulama. Baik. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim dia berdakwah pada ayah dia. Dia berdakwah pada ayah dia. Nak mengajar kepada kita bahawa dakwah itu sendiri dimulakan daripada rumah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai beriman, ku anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, ahli keluarga kamu, naran, daripada api neraka. Ini menunjukkan kepada kita bahawa dakwah itu sendiri kepada keluarga yang terdekat, dan itulah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga orang melawan dia tu bukannya orang lain, keluarga dia sendiri. Anak beranak dia sendiri. Kaum kerabat dia sendiri. Bukannya orang suku, orang kita panggil orang suku sakak, tidaklah. Orang yang memang duduk bersama dengan Nabi dan orang itu kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam secara dekat. Lalu atattakhidhu asnaman alihah. Patutkah ayah jadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Kalau kita tengok hanya ayat ni saja dalam sepanjang Quran ni menyebut perkataan berhala, asnam. Dalam ayat lain digunakan perkataan patung-patung, asnaman. Tapi di sini digunakan perkataan asnaman bermaksud berhala, iaitu patung yang menjadikan tempat pemujaan. Oleh itu, perkataan ni bukanlah digunakan untuk semua jenis patung. Tapi asnaman digunakan berhala yang memuja yang ia sangka ada kuasa. Walaupun tidak patung, tapi kubur ke apa ke disembah di situ, yang mengatakan dia tu boleh buang bala, buang sial, maka itu bentuk pemujaan. Nabi Ibrahim tanya kepada ayah dia ni, dalam bentuk kehairanan dia panggil. Macam kita hairan kepada seorang yang buat kerja bodoh. Orang yang buat kerja bodoh dia panggil. Jadi mu ni buat kerja lagu ni, kita kata. Hairan kita. Lalu Nabi Ibrahim hairan, kenapa sungguh-sungguh menyembah berhala ni? Adakah berhala tu sendiri dia yang buat? Kerja ayah Nabi Ibrahim ni sendiri buat berhala. Apabila kerja dia tu buat berhala, berhala tu dia buat, tiba-tiba berhala tu dia sembah, salah satu daripada perkara yang tidak masuk akal sama sekali. Baik, sepatutnya dia buat itulah, orang yang membuat tu lebih hebat daripada benda yang dibuat. Sebagaimana kereta lebih apa ni, orang yang buat kereta lebih hebat daripada kereta tu sendiri. Kita nampak satu perkara yang cantik, yang indah, mesti orang dia tu lebih reti daripada apa yang dia buat tu, dan dia otak dia lebih cerdik daripada benda tu sebab benda tu benda yang dibuat. Patutnya berhala tu mari sembah. Lalu Ibrahim tanya dalam keadaan
kehairanan. Ini adalah salah satu daripada step ataupun cara berdakwah. Satu teknik jugalah, satu teknik. Ayat ni juga nak mengajar kepada kita untuk menggunakan logik dalam berdakwah. Kerana Islam ni satu agama yang diterima dengan akal yang waras. Maknanya kalau orang tu guna segala minda dia ni yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ni kelengkapan minda yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, nescaya dia tu sendiri akan dapat, akan tengok betapa benarnya agama Islam itu, kerana Islam adalah satu perkara yang sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah ni makna benda yang tak payah cikgu ajar, benda yang jadi sendiri. Islam amat sesuai dengan benda tu. Baik. Dalam kisah umat Nabi Ibrahim ni, kalau kita tengok, mereka sembah berhala ini bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai perantaraan. Begitu juga dengan benda-benda yang lain, Nasrani menyembah. Mula-mula dia ambil Nabi Isa tu sebagai perantaraan saja. Last sekali angkat Nabi Isa tu menjadi Tuhan. Agama-agama yang lain pun begitu juga. Agama Buddha pun begitu, agama apa sahaja pun begitu juga. Mereka ambil mula-mula sekali sebagai perantaraan, last sekali jadi Tuhan. Maka bahayanya apabila kita membuka telajak berkenaan dengan tawassul dengan kebesaran-kebesaran seseorang, dengan nama-nama seseorang yang telah pun mati, itu utamanya. Amat-amat bahaya. Sebab itu permulaan yang boleh jadi pemujaan kepada yang lain. Contohnya Syiah. Agama Syiah itu sendiri adalah kadang dia bertawassul jasanya, ambil berkat. Ambil berkat dengan Sayyidah Zainab, ambil berkat dengan orang tu, ambil berkat dengan orang ni. Last sekali dia sembah. Last sekali ada Syiah yang mempertuhankan Sayyidina Ali itu sendiri. Semuanya bermula daripada tawassul yang bukan daripada cara sunnah Nabi SAW. Lalu di sini kita tidak menolak tawassul. Tidak, kita kata tawassul itu ada. Berdasar kepada sunnah Nabi SAW, maka dia itu ada. Tapi yang kita tolak di sini apabila bertawassul tidak mengikut sunnah Nabi SAW. Itu kita tolak. Baik. Itu bodohnya agama Syiah ni. Lalu dia terus berdoa kepada Husain dan dia buat perkataan Madad ya Husain, Madad ya Husain. Madad ya Husain, tolong kami Husain, tolong kami Husain. Dia minta dengan kawan tu terus supaya tolong. Ini salah satu benda yang salah dalam Islam. Dan benda ini bukan diajar oleh baginda Nabi SAW. Inni araka wa qaumak. Baik. Sesungguhnya aku melihat ayah dan kaum ayah ni, bukan bapa Nabi Ibrahim saja sembah berhala, tapi kaum dia. Maknanya Nabi Ibrahim masih hidup ni dalam keadaan masyarakat yang mengamalkan syirik. Jadi apa yang kami nampak ni, ayah ni, ayah ni telah buat satu perkara yang mana kaum ayah ni fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata. Baik. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim ni umur dia lama. Dan dia berada di kawasan Iraq sekarang ni. Yang ada banyak kasta waktu Nabi Ibrahim ni. Ada golongan elit, golongan bawahan. Dan Nabi Ibrahim termasuklah kumpulan elit. Golongan bangsawan. Dan seperti biasalah, ada miskin, ada hak lemah. Dan kaum yang memuja pada ketika itu, banyak memuja Tuhan-Tuhan. Setiap pekan tu ada Tuhan dia sendiri. Di Ur, tempat Nabi Ibrahim nama Ur pun ada Tuhan dia sendiri. Namanya Mannar. Dan berhala Mannar tu diletak di tempat utama dalam bandar itu, selain daripada berhala yang lain, masing-masing dipuja. Jadilah ayat ni Nabi Ibrahim dengan jelas dia sebut bahawa ayah dan kaumnya berada pada kesesatan yang nyata. Satu persoalan yang timbul ketika kita baca ayat ni. Bolehkah kita kata seseorang itu sesat? Ada yang tak dapat terima kalau kita kata ada golongan hak sesat. Kerana mereka kata
tak tahu dalam hati manusia tu macam mana. Kita biasa dengar begitulah. Jangan tuduh orang sesak dia kata, sebab kita tak tahu dalam hati dia macam mana. Jawapannya memang kita tak tahulah apa yang ada hati manusia ni. Tapi apa yang mereka lakukan di hadapan mata kita memang perkara yang sesak. Maka perkara tersebut nak dikatakan sebagai sesak. Contoh kalau Hindu sembah berhala. Adakah kita tak boleh kata dia tu sesak? Tentu kita boleh kata dia tu sesak. Dan bagaimana pula dengan orang yang tolak Al-Quran? Memang kita tahu dah hati mereka tu sesak. Kita boleh kata dia sesak. Dan Nabi Ibrahim sendiri mengakui bahawa kaum ayah dan kaum ayah ni berada pada keadaan sesak yang nyata. Dia sebut perkataan sesak tu. Kerana memang sesak sungguh. Baik. Hari ni, orang yang bawa Islam betul dikatakan sesak. Dikatakan sesak, dikatakan teroris. Tapi hak bawa agama yang main-main, yang tidak berdasar pada Quran dan Sunnah, benda tu dikatakan betul. Ayat nombor 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muttaqin waliyakuna minal muqinin. Baik. Wa kadzalika nuri Ibrahim. Dan demikian kami perlihatkan kepada Ibrahim. Apabila perkataan kadzalika digunakan dalam ayat ni, nak tunjuk bahawa ada kaitan dengan ayat sebelum ni. Ini nak menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesalahan yang ada pada kaumnya. Dan Nabi Ibrahim telah tunjuk kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan nuri ini bermaksud Nabi Ibrahim telah diperlihatkan. Ruqyah ni ada, kita panggil penglihatan ni, ada dua jenis. Satu dengan mata, satu lagi dengan ilmu. Bagai contoh kalau kita boleh bagi, ada barang yang boleh kita tunjukkan kepada orang lain. Dengan mata satu, dengan ilmu satu. Dan kadang-kadang kita boleh berikan penerangan kepada orang, walaupun tak dapat tengok penerangan kita, tapi dapat dengar dan dapat tahu. Contoh kita bagi tahu kalau kita tengok, beri penerangan kepada seseorang berkenaan dengan wajah seseorang, muka seseorang. Kita kata muka dia begini-begini, tak tunjuk contoh pun muka, tapi kita, daripada penerangan muka begitu tu orang nampak, oh gitu, jelas. Jadi perkataan nuri digunakan bermaksud kedua-dua. Barang hak depan mata pun boleh tengok, dan gambaran pun boleh tengok. Bukan sahaja Nabi Ibrahim ditunjukkan kehebatan pada alam ini, tapi dia diterangkan kepada baginda apa maksud yang ada pada alam ini. Sampailah Nabi Ibrahim itu sendiri faham dengan jelas-jelas. Sampai Nabi Ibrahim faham dengan jelas. Bagi contohlah, kita ada satu mesin. Pada satu orang, kita tunjuk saja mesin itu. Tapi kepada orang lain, kita tunjukkan mesin itu kepadanya, tapi kita tak tunjuk sekali apakah mesin itu boleh buat macam mana, cara macam mana. Sudah tentulah tidak jelas. Begitu juga dengan alam ni lah. Semua orang boleh nampak alam ini. Tapi bukan semua orang boleh faham maksud kepada alam ini. Hikmah kepada alam ini. Maka Allah Ta'ala ajarkan Nabi Ibrahim, bukan sahaja benda yang nampak, tapi hikmah di sebalik kejadian itu. Malakutas samawati wal ard, tanda-tanda keagungan yang terdapat di langit dan di bumi. Perkataan malakuta ni asal daripada perkataan dasar malik, malaka. Yang bermaksud kekuasaan. Mulk, kekuasaan, kerajaan. Baik. Perkataan malakuta digunakan untuk Allah Ta'ala sahaja. Bermaksud bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang memiliki kerajaan itu. Tidak dimiliki oleh orang lain sebagaimana kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Baik. Ada masalah penafsiran. Kebanyakan orang tentang ayat ni lah. Ada yang kata bahawa ayat ini nak menceritakan perjalanan spiritual Nabi Ibrahim.
Dia kata bahawa inilah ayat yang menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim dipertunjukkan tentang bintang, bulan dan matahari. Apabila Nabi Ibrahim melalui proses itu, mereka kata akhirnya Nabi Ibrahim berjaya menemui Tuhan. Ini satu penafsiran yang salah. Jangan kita terpedaya dengan penafsiran yang begini. Nanti kita akan bincangkan berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Dia buat satu apa kau panggil? Satu tajuk pula, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Sebenarnya penafsiran tidak begitu. Tidak. Nabi Ibrahim ditunjukkan hikmah alam ini. Dan hikmah kepada ilmu ketuhanan itu sendiri, ilmu tauhid. Bukan dia cari Tuhan, bukan dia di kalangan orang yang tidak yakin, tidak. Tapi dia yakin. Itu satu penafsiran yang salah yang dibuat oleh ramai orang berkenaan dengan tarekat, berkenaan dengan tasawuf. Dia suka sangat cerita benda-benda yang begini supaya nampak bahawa ilmu yang dia bawa itu betul, sedangkan ilmu yang dia bawa tak ilmu yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Waliyakuna minal muqinin agar dia termasuk daripada golongan yang yakin. Ditunjukkan semua kehebatan Allah kepada baginda Nabi Ibrahim ini supaya baginda tahu. Yakin bahawa yang layak disembah hanya kepada kaumnya dan dia sendiri adalah Allah Ta'ala. Dan apa yang disembah oleh kaum itu adalah benda yang tidak betul. Yang benda yang bercanggah. Dan ini menunjukkan Nabi Ibrahim telah ada iman. Tapi ditunjukkan segala kerajaan supaya baginda yakin. Kerana ini tingkatan yang lebih tinggi daripada iman. Sebagai contoh, ramai orang tahu bahawa Quran itu dari Allah. Tapi bila orang itu belajar Al-Quran, belajar tafsir, barulah dia dapat keyakinan yang tinggi kepada Quran. Nampak tu? Ramai orang kata Quran ini daripada siapa? Daripada Allah Ta'ala. Dan semua orang boleh mengakui bahawa Quran ini daripada Allah Ta'ala. Tidak ada kata Quran ini Muhammad buat, ke siapa buat, kalau kata begitu menjadi kufur. Maknanya iman kepada Quran itu ada. Tetapi bila dia belajar tafsir Quran, bila dia belajar lagi tafsir Al-Quran, maka dia dapat keyakinan yang lebih lagi berkenaan dengan Al-Quran itu sendiri. Ini hak lebihnya. Dia ada keyakinan yang lebih lagi berdasar pada Al-Quran itu sendiri. Maknanya, keyakinan itu timbul dalam jiwa dia apabila dia itu sendiri ada keyakinan yang lebih kepada Al-Quran. Bila dengan dia belajar Al-Quran itu sendiri. Dan keyakinan itu tidak akan datang. Keyakinan itu tidak akan datang jikalau dia tidak betul-betul belajar. Kerana keyakinan itu dengan belajar. Yakin itu dengan ilmu. Baik. Allahu Akbar. Dan yakin itu datang selepas iman. Dan ia merupakan salah satu daripada syarat syahadah. Syarat-syarat syahadah, yakin. Datang selepas iman. Kena ada iman dulu sebelum datangnya yakin itu. Ada iman dulu baru datangnya yakin, maka kita dapat sampai satu pahaman tauhid dan penuh dengan yakin. Kalau seorang Nabi pun melalui proses melihat, memikir tentang alam ini, kalau kita tengok, baru sampai tahap yakin, bagaimana kita orang Islam yang tidak yakin dengan agama kita sendiri? Bermakna kita tidak mengaji dengan Islam ini. Kita tidak ambil syariat Islam. Kita tidak letak Islam dalam kepala kita. Sebab itu apa nak yakin mana? Allahu Akbar. Ayat nombor 76. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Kita tengok. Falamma janna alaihi al-lail, maka Allah Ta'ala guna perkataan maka ketika malam menutupi ke atasnya. Iaitu apabila malam mari menutup siang. Selepas Allah menunjukkan alam dan kefahaman berkenaan alam ini, Nabi Ibrahim telah panggil kaumnya beramai-ramai.
Nabi Ibrahim nak gunakan cara yang sama untuk berdakwah kepada kaumnya, iaitu dengan melihat alam ini dan memikir apakah maksud alam ini sendiri. Nabi Ibrahim tak tunjuk bahawa apa yang mereka sembah tu salah, walaupun salah sungguh. Tapi tidak. Tapi Nabi Ibrahim nak mari tunjuk bahawa ni, mu tengok alam ni sendiri, mu akan kenal Allah Ta'ala. Perkataan jannah digunakan apabila sesuatu perkara ditutup daripada segala panca indera manusia. Itu benda yang tak boleh nampak, tak boleh hidup dan sebagainya. Sebab tu kita bagi nama-nama jin. Jin ni daripada perkataan ni lah. Jin tu sendiri tak dapat rasa, tak dapat nak tengok. Kita guna juga perkataan janin dalam perut mak tu yang mengandung. Dia ambil daripada perkataan ni juga. Janin dalam perut mak tu tak nampak. Tak boleh rasa dengan panca indera. Apabila malam datang, segalanya tidak nampak. Segalanya tak nampak lagi kepada Nabi Ibrahim dan kaumnya, melainkan bintang dan bulan sahaja. Bila malam hari ni kita nampak bintang, nampak bulan lah. Ra'a kaukaba, dia melihat sebuah bintang. Langit gelap, tapi dengan jelas bintang boleh kita tengok, boleh lihat. Perkataan kaukaba ni digunakan untuk bintang yang besar dan bersinar seterang. Bintang yang besar tu. Langit nampak besar, bintang besar pada hak lain lah. Dia berkelip. Banyaklah perkataan yang digunakan nujum dan sebagainya. An-Najmi, Suraya, macam-macam lah. Bintang ni tapi berbagai jenis. Hak ni kaukaba. Sebab apa sebut bintang ni? Kerana orang Arab memang suka melihat bintang. Memang banyak bintang di langit dan jenis nama pun berbeza. Itulah yang dinamakan sebagai jenis kaukaba. Iaitu bintang yang lebih besar daripada bintang-bintang yang lain. Dia bersinar dan terang. Janna alaihi ra'a kaukaba. Qala hadha rabbi. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Nabi Ibrahim tu, dia kata kepada kaumnya bahawa bintang itu Tuhannya. Boleh faham tak ni? Ini kena faham dengan betul-betul bila kita belajar tafsir ni. Jangan kita ikut terjemah sahaja. Kalau tidak, kita akan salah faham. Macam mana tu? Kita kena ingat, Nabi Ibrahim berhadapan dengan kaum dia setelah Nabi Ibrahim kata apa yang kamu sembah ni sesat. Nabi Ibrahim kata begini ni bukannya betul, tapi helah Nabi Ibrahim. Helah nak suruh makan kaum dia itulah. Supaya bila dia mengaku, maka hujah hak kaum dia pakai itu makan tuan dia panggil. Bukan Nabi Ibrahim mengaku bahawa bintang itu sebagai Tuhan. Jangan kita fikir begitu. Dah ramai orang yang menafsirkan ayat ni dengan begitu. Saya ulang sekali lagi, takut-takut tak faham. Ramai orang tafsir ayat ni, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tak, Nabi Ibrahim Allah Ta'ala sebut dah dengan ayat tadi bahawa dia ni orang yakin. Iman sampai tahap dia ni yakin. Dia kata bahawa inilah Tuhanku, bukan makna dia tu cari Tuhan. Jangan kita fikir begitu. Tak. Nabi Ibrahim nak bagi hujah dan helah cara berdakwah kepada kaum dia tu sendiri. Bukan dia cari Tuhan, tak jumpa cari Tuhan. Tidak, bukan gitu. Baik. Tambahan pula, perkataan hak digunakan dalam ayat ini itu qala, bermaksud berkata. Tidak digunakan perkataan fikir kepada Nabi Ibrahim, pun tidak pernah terima bintang itu sebagai Tuhan, baginda cuma cakap dengan mulut. Cakap dengan mulut sebagai helah yang membawa maksud yang tersirat. Membawa maksud yang tersirat. Dia kata, ni Tuhan saya.
Nak tengok jawab apa. Tersiratnya, adakah ini Tuhanku dan Tuhan kamu semua? Baik. Dan ini cara Nabi Ibrahim mempersembahkan cara sifat Tuhan kepada kaum dia. Banyak orang salah faham dengan ayat ni. Saya dengar pun banyak. Ini kerana nombor satu sekali tidak belajar tafsir dengan betul. Dan pemahamannya salah berkenaan dengan ayat ni. Baca terjemahan saja. Lalu dia pun tulislah proses Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Macam orang rambut panjang duduk di Penang itulah. Nah, Nabi Ibrahim cari Tuhan dia panggil. Padahal tidak sama sekali. Bukan maknanya begitu. Batu ada kaitan sebelum daripada ayat ni. Ayat ni Allah Ta'ala puji Nabi Ibrahim. Dia seorang yang yakin. Allah Ta'ala sebut yakin. Dan yakin ini mempunyai tingkatan lebih pada iman. Karena seorang tu beriman, belum tentu dia yakin. Baik. Dan kalau kata Nabi Ibrahim baru nak cari Tuhan, tu pemahaman sesat lah. Tak betul lah. Dan ada pula kata bahawa Nabi Ibrahim mencari Tuhan masa muda dia. Itu juga pandangan yang salah. Pandangan yang salah. Sebab apa saya kata pandangan salah ni? Sebab Nabi-Nabi sebelum jadi Nabi memang jauh daripada pemahaman syirik. Sebagai contoh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sebelum daripada diperkenalkan Islam kepada dia tak syirik. Dia tidak bersekongkol dan bersama dengan orang-orang yang sembah berhala tu. Tak sama, tak bersama. Nabi-nabi lain pun begitu. Nabi Musa mari daripada keluarga Ahlul Kitab. Bukan Nabi itu dulu buat syirik macam kita, tak. Bukan macam kita. Ada orang yang dulu dia ni jadi penyanyi, suara sedap jadi tu imam. Sekarang ni, kebetulan suara sedap lah. Ada cerita tu begitulah. Dia baru nak bertaubat, selama ni duduk karaoke je. Taubatlah sebab nak anak tu imam. Dah, siapa mahu tu imam? Gitulah tu imam suruh. Betulan waktu maghrib tu imam suruh azan. Dia suara ada. Biasa dia dengar. Je azan ni belajar azan tidak sama sekali. Masjid pun tak pernah pergi. Mereka duduk karaoke. Berubah tu sebab nak anak tu imam. Dia pun bagi azan lah. Allahu Akbar. Tu imam kata, macam Mekah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu imam kata, memang boleh jadi menantu. Dia pun, dia sambung. Tu imam puji ke belakang ni. Bakal pok mertua dia. Asyhadu an la ilaha illallahu akbar. Akbar juga. Paisah tu imam 3 hari. Dah, jadi suara tu ada. Dah? Tapi berubah tu bukan kada orang. Jadi, Nabi-Nabi ni dia bukan begitu. Dia bukan tolol zaman-zaman muda dia. Lepas tu zaman tua ni baru nak molek. Bahasa Kelatannya gitulah. Dia bukannya tolol. Tolol ni orang boleh panggil loklak. Dia bukan jenis loklak zaman muda, zaman tua baru nak bertaubat. Tu pok-pok kita. Tapi Nabi Ibrahim dia tidak gitu. Bukan dia cari Tuhan, tak berjumpa. Baru nak jumpa Tuhan, tidak sama sekali. Falamma afala, tetapi tak kala bintang itu tenggelam. Perkataan afala ni untuk menerangkan apabila planet, bulan, bintang yang telah hilang daripada pandangan. Sebab tu Nabi Ibrahim ni seorang yang amat bijak, cuba fikir. Adalah perlu baginda tunggu sampai bintang itu tak ada depan mata? Tak. Tapi cara Nabi Ibrahim, dia tunjuk ni Tuhan, ni Tuhanku. Tuhan macam mana? Sekejap ada, sekejap tak ada. Bukan macam cik semua ni. Sekejap ada, sekejap tak ada. Tuhan itu bersifat ada dan wujud dan kekal. Jadi bintang ni bukan. Qala la uhibbul afilin. Dia berkata, aku tidak suka kepada benda yang tenggelam. Takkah sifat Tuhan tu sekejap ada, sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada. Macam mana dia dengar doa kita? Kalau dia ada sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap. Kalau dia ada sekejap, lepas tu hilang sekejap lagi, bila kita nak minta tolong dengan dia? Itu cara Nabi Ibrahim. Saya sebut sekali lagi bahawa Nabi Ibrahim bukan cari Tuhan. Bagaimana
Orang duk tafsir bahawa Nabi Ibrahim cari Tuhan, ni Tuhan aku, jumpa bintang, ini Tuhan. Tidak. Nabi Ibrahim tidak cari Tuhan, tetapi helah Nabi Ibrahim guna ketika Nabi Ibrahim bercakap dengan kaum dia. Ayat akhir pada hari ini 77. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Falamma ra'al qamara bazighan. Kemudian tak kala dia melihat bulan tu terbit. Kalimah bazighan ini digunakan untuk menerang apabila bulan dan matahari sedang mula keluar. Jelas nampak. Qala hadha rabbi, dia kata ini Tuhan aku. Baginda kata tu pada kaum dia sendirilah. Adalah lakonan sahaja, bukan kata daripada hati. Tapi kata nak tunggu jawapan apa. Seolah-olah maksud tersiratnya ni ke Tuhan, sekejap ada, sekejap tak ada. Itu maksud dia. Adakah ni Tuhan? Falamma afala. Tapi apabila bulan tu terbenam, tentu dah sekian lama bulan tu dia tenggelam, mari pula matahari. Qala la illam yahdini rabbi. Dia kata, sungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, baginda membawa kembali kepada perbincangan berkenaan dengan Allah tadi. Kalau tak beri petunjuk, letih kita, dia kata. La akunanna minal qaumid dallin, pasti aku akan termasuklah golongan sesat. Nabi Ibrahim nak ajar kaum dia, bagaimana menggunakan akal memilih Tuhan. Itu nombor satu. Kalau nak pilih Tuhan, benda yang tidak kekal, sedangkan Tuhan ni kekal. Benda yang sekejap ada, sekejap tak ada, tak patut jadi Tuhan. Itu sebenarnya hujah Ibrahim. Bukan Ibrahim cari Tuhan. Tidak. Tapi ramai orang tafsir begitulah. Nabi Ibrahim cari Tuhan. Jumpa ni, tak jumpa. Jumpa ni sekejap, jumpa ni sekejap. Seolah-olah mana Tuhan. Sedangkan dia tu bukan daripada golongan yang syirik. Nabi Ibrahim, ada kata Nabi Ibrahim, etis. Tak ada agama mula-mula. Baru nak cari. La hawla wa la quwata illa billah. Begitu teruknya tuduhan kepada Nabi Ibrahim. Dan itu diambil oleh puak-puak yang konon-kononnya hakikat lah, puak-puak makrifat lah. Puak-puak saya dah sebut tu lah. Fikir Allah Ta'ala menggunakan logik akal. Tidak fikir menggunakan dalil. Dia guna ayat-ayat beginilah. Menafsirkan ayat begini dengan kaedah yang salah. Bukan daripada penafsiran yang disebut oleh ulama-ulama tafsir. Lalu bila dia baca begitu, dia pun tafsir bahawa Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim cari Tuhan. Na'udzubillah, Nabi Ibrahim tak cari Tuhan. Cuma Nabi Ibrahim guna otak manusia ni supaya fikir. Kalau nak sembah matahari ke bulan ke, bahawa dia tidak kekal. Bukan bahawa ni Tuhanku. Tak, dia kata dengan mulut dia je. Nak tengok kaum dia tu jawab apa. Itu helah Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala a'lam. InsyaAllah esok kita akan sambung ayat yang ke-78, iaitu hingga 81, ugutan daripada puak musyrik itu sendiri. Apa dia diugut kepada Nabi-Nabi yang membawa tauhid ini. Mudah-mudahan kita diterima amalan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.